Malaysia bahu Amerika jadi peneraju kekang perubahan iklim. Bekalan gula mencukupi, harga tidak naik. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Malaysia berharap dapat terus bekerjasama dengan Amerika Syarikat dalam isu melibatkan peralihan tenaga boleh diperbaharui, pengurangan pelepasan gas metana, pembiayaan iklim dan teknologi. Perkara itu disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menerima panggilan telefon daripada Perutusan Khas Presiden Amerika Syarikat mengenai iklim John Kerry semalam. Beliau memaklumkan pelbagai isu turut dibincangkan termasuk perubahan iklim yang kian meruncing dan memberi kesan dahsyat di seluruh dunia. Datuk Seri Anwar turut berkongsi aspirasi Malaysia untuk mencapai pelepasan GHG, gas rumah hijau bersih sifar seawal tahun 2050. Beliau turut menekankan bahawa Amerika Syarikat sebagai salah satu negara maju wajar menjadi peneraju dalam mengekang perubahan iklim dan kesan-kesannya ke atas alam sekitar dan kesihatan manusia. Antaranya, dengan menyediakan bantuan kewangan, kapasiti dan sokongan teknologi yang mencukupi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memberi jaminan bekalan gula dalam negara mencukupi dan harga gula masih kekal pada kadar yang ditetapkan. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata kerajaan tidak bercadang menaikkan harga bahan mentah itu walaupun banyak berita palsu disebar kononnya harga gula akan dinaikkan dalam masa terdekat. Beliau menjelaskan 3 pertemuan juga sudah diadakan dengan 2 pengilang gula terbesar negara semalam. Mereka jamin bekalan gula negara cukup di sebalik kenaikan harga gula dunia serta gas asli. Mekanisme bagaimanapun untuk kerajaan kekalkan harga gula akan dibincang dan diputuskan Kabinet. KPDN bersama Kementerian Kewangan, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta Kementerian Ekonomi berganding bahu memastikan keterjaminan bekalan mentah dalam negara. Felcra sedang mengenal pasti kawasan berpotensi untuk perusahaan agro makanan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Rahmat Zaid Hamidi berkata, ia bagi membolehkan Felcra terlibat dalam membantu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan meningkatkan pengeluaran makanan. Jelas beliau, usaha berkenaan sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan terhadap import bekalan seperti beras, daging, ayam dan telur. Ianya tidak berhasrat untuk bersaing dengan mana-mana pengeluar yang sedia ada. Ianya sekadar untuk mengurangkan kos sara hidup dan juga untuk menentukan bahawa soal food security atau keterjaminan makanan ini tidak bermusim. Sementara itu, perniagaan lain yang diusahakan Felcra akan terus dipantau bagi mengembangkan lagi urus niaga agensi terbabit. Ketika ini, Felcra memiliki 3,000 hektar estet padi di Perak selain kira-kira 18,000 hektar di Sarawak dan Sabah telah dikenal pasti untuk dijadikan estet padi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah turut mengumumkan peruntukan RM1 bilion bagi pembekalan air bersih di Kelantan bermula tahun ini. Perkara itu jelas beliau sebagaimana yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mana yang saya nyatakan mengikut apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tata kelola dan libat urus secara telus. Itu dari segi operasional kita serahkan kepada Kementerian Kewangan. Terdahulu beliau menghadiri majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri Felcra Berhad di Bukit Tiu, Machang. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan memberi tumpuan kepada masalah air yang berlaku di sekolah di Kelantan, sekolah daif dan sekolah orang asli di pedalaman Gua Musang. Menterinya Fadlina Siddiq berharap peruntukan berjumlah RM1 bilion yang diumumkan sebahagian besarnya dapat diberi kepada sekolah bermasalah air. Kalau
pengumuman itu dibuat dan diselaraskan. Saya ingat Kelantan tidak akan terpinggir daripada mendapat manfaat tersebut, dan pastinya sekolah-sekolah ini kita akan maknanya mendapat tumpuan lah daripada peruntukan itu, dan saya fikir wajarlah maknanya kita bagi tumpuan pada kemudahan asas ini untuk memastikan anak-anak kita juga mendapat bekalan air yang mencukupi dalam tempoh yang panas ini. Kelonggaran memakai pakaian sukan ketika hadir ke sekolah terhadap murid dan guru sepanjang cuaca panas ini masih diteruskan. Menurut Fadlina Siddiq, kebenaran khas itu bergantung kepada keadaan cuaca dan diberikan bagi mengelakkan sebarang komplikasi kepada kesihatan. Ia merupakan usaha bagi memastikan keselesaan mereka sepanjang sesi persekolahan berlangsung selain tidak membenarkan sebarang aktiviti luar kelas. KPM turut menerima nasihat daripada Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang memantau cuaca dan suhu dalam memastikan perancangan aktiviti bersama pelajar dipantau rapi. Peratus capaian rangkaian 5G di Malaysia setakat penghujung April telah mencapai 59.5%. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, peratus capaian rangkaian 5G bagi negeri Sarawak pula telah mencapai 34%. Beliau juga memohon Kerajaan Sarawak untuk menyenaraikan beberapa lokasi untuk diberi capaian 5G dan menyelaras dengan pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Penyelarasan ini penting bagi memastikan lokasi yang diingini kerajaan negeri itu akan dapat di-roll out 5G dalam masa terdekat. Jelas beliau ketika berucap di sambutan Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia 2023 di Kuching. Sebelum ini, kerajaan mempunyai sasaran 80% kawasan berpenduduk mendapat liputan rangkaian 5G sebelum akhir tahun ini. Laporan Haji 1444 Hijri, pasukan perubatan tabung haji TH di Madinah bersiap sedia menghadapi kemungkinan jemaah yang kurang sihat terutamanya disebabkan cuaca panas termasuk strok haba. Wartawan Anas Makno di Madinah ada laporannya. Bagi mengelakkan kesihatan para jemaah terjejas, pakar perubatan kesihatan awam Dr. Ashraf Kamrudin menggalakkan mereka meminum air 2 hingga 3 liter sehari. Ia penting bagi mengelak daripada jemaah, khususnya warga emas, mengalami dehidrasi. Beliau juga menggalakkan jemaah menggunakan payung atau pelindung matahari selain berpakaian longgar dan berwarna cerah. Cara pencegahan yang paling penting, yang pertama sekali ialah kita mengelakkan diri kita daripada berada di bawah panas matahari yang terik untuk satu tempoh masa yang lama. Dan yang kedua, dan cara pencegahan kedua ialah untuk memastikan ialah kita sentiasa menghidrasi diri kita. Jemaah diminta merujuk kepada pegawai perubatan di penginapan masing-masing jika mengalami sebarang gejala akibat kepanasan. Cuaca panas merupakan salah satu ujian yang perlu dilalui jemaah dari Malaysia tahun ini, terutama kepada mereka yang mempunyai masalah kesihatan dan juga warga emas. Suhu di Madinah boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius dalam satu-satu masa, sedikit sebanyak memberi kesan sampingan kepada jemaah. Bagaimanapun, TH dengan peka menyediakan pasukan perubatan mencukupi untuk menyantuni Duyufur Rahman yang memerlukan. Anas Maknor, Madinah, RTM. Setelah penganjuran kali terakhir pada 2019, acara Dwi Tahunan Pameran Aero Angkasa dan Maritim Antarabangsa Langkawi 5 kini menghampiri hari pelancaran. Berlangsung selama 5 hari bermula 23 hingga 27 Mei depan, edisi ke-16 ini merupakan terbesar dalam sejarah penganjurannya. Laporan wartawan Syamimi Saripan. Bertemakan titik perhubungan perdagangan maritim dan aero angkasa Asia, ia melibatkan 600 pempamer dari 30 negara. Sebanyak 20 pavilion bakal didirikan, antaranya dari Turki, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Amerika Syarikat. Pelbagai segmen menarik akan dipertontonkan, termasuk penglibatan 110 pesawat dan kapal maritim sama ada di sektor ketenteraan maupun komersial. Paling dinantikan, ruang udara Langkawi kembali digegarkan dengan pertunjukan aerobatik dari 5 negara.
Ini melibatkan pasukan Jupiter Indonesia, August First China, Black Eagles Korea Selatan, Al-Fursan UAE dan Russian Knight Rusia. Tidak terkecuali kemunculan pesawat tempur Sukhoi Su-30 MKM milik TUDM. 5 tahun ini daripada untuk segmen pertunjukan udara ni adalah amat meriah. Sebab biasanya kalau ada 5 negara akan buat sekali ni kan, kita boleh nampak dia orang ada semangat untuk jadi apa kata orang bertanding kan. Tapi of course dia akan observe safety regulation ni. Tapi untuk memenuhi dalam masa 2 jam lebih tu, kata orang kita akan dapat melihat sesuatu pertunjukan yang kata orang boleh menggerunkan lah. Bagi pertunjukan maritim, sebanyak 20 kapal TLDM dan 7 kapal pelbagai agensi termasuk Jabatan Laut, Agensi Penguatkuasa Maritim serta PDRM akan berlabuh di Pulau Legenda ini. Malah beberapa aset akan dipamer melibatkan kapal selam KD Tuanku Abdul Rahman dan kapal penyelamat kapal selam Megabakti. Sementara itu, 14 kapal tentera laut negara asing juga akan terlibat dalam segmen maritim, antaranya dari Brunei, Jepun, Itali dan Pakistan. Syamil Besaripan, RTM. Semarakkan perpaduan dan keharmonian masyarakat Madani. Ayo beramai-ramai memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan pada 20 hingga 28 Mei 2023 di seluruh negara. Majlis Pelancaran Sambutan Peringkat Kebangsaan berlangsung di Waterfront Kuching, Sarawak pada 21 Mei 2023. Eksplorasi tradisi, budaya dan nikmati cita rasa unik dengan menyertai pelbagai acara menarik. Kita raikan perpaduan dalam kepelbagaian demi memupuk semangat muhibah. Kampung kita ni kotor lah tu. Saya pun sudah sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai, gotong royong bersihkan kawasan kita. Masih bersama berita perdana. Industri automotif akan terus diperkasa bagi memacu pertumbuhan ekonomi inklusif dan mampan. Malah sektor kenderaan elektrik EV yang berkembang pesat diakui mampu merancakkan lagi ekosistem dalam industri automotif negara. Kita dapat lihat bahawa industri otomotif ini sekarang berkembang dengan begitu pesat, terutamanya dengan pembaruan dari segi teknologi EV, contohnya electric vehicles, di mana Malaysia mempunyai competitive advantage. Kita mempunyai industri E&E yang begitu besar sekali, dan salah satu yang terbesar di dunia juga, dan rangkaian bekalan kita pun amat penting untuk kita leverage supaya industri otomotif ini dapat berkembang lebih pesat di Malaysia. Industri automotif memberi impak penciptaan peluang pekerjaan dengan gaji lumayan, pembangunan tenaga kerja mahir serta mewujudkan peluang perniagaan bagi perusahaan kecil dan sederhana. Pihaknya kini dalam rangka membentangkan polisi berkaitan pelan induk perindustrian kepada Kabinet untuk dimuktamadkan dalam masa terdekat. DXN Holdings berhad menyaksikan harga sahamnya dibuka pada 69 sen, iaitu diskaun 1 sen berbanding harga tawaran awam permulaan pada 70 sen. Pada loceng pembukaan, sebanyak 12.71 juta sahamnya diniagakan. Menurut pengasas dan pengerusi bukan bebas DXN, Datuk Lim Xiao Jin, syarikat berjaya mengumpul sebanyak 112 juta ringgit menerusi tawaran runcitnya. Daripada jumlah itu, 80 juta ringgit diperuntukkan bagi pembayaran balik pinjaman bank dan 7.9 juta ringgit bagi keperluan modal kerja. Due to the simple fact that we are also the manufacturer, we manufacture the products, then we are able to stabilize the goods, no? Okay, for example, for the last 2 years, many company, they are adjusting their their prices in the range of 20 to 30%, but DXN we only raised to 6 to 7%. So we are able to stabilize the price. Beliau berkata demikian kepada media selepas acara penyenaraian syarikat di Ibu Negara.
Baik, ini isu kes buli di sekolah. Kementerian Pendidikan KPM bersedia libatkan polis bagi menyiasat mana-mana sekolah yang didapati berlaku unsur gangsterisme. Timbalan Menterinya Lim Hui Ying berkata perkara itu akan dilaksanakan sekiranya kes buli di sekolah semakin tidak terkawal. Pegawai Perhubungan Polis akan memantau lebih kerap sekolah-sekolah yang mempunyai rekod kes buli. Tambah beliau, KPM dan sekolah berperanan memastikan setiap sekolah adalah selamat untuk pelajar menimba ilmu. Mengulas mengenai kes buli membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Butterworth. Beliau berkata KPM tidak akan berkompromi dan akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku selepas siasatan selesai.